So everything you plan, tapi what's materialized tu a lot of factors dalam persekitaran yang kita tak boleh kawal. Betul tak? Contohnya kata perokok kan, dia nak proses berhenti merokok, proses berhenti merokok. So hari ni cakap nak berhenti merokok dah ni, lepas tu tengok lah kawan cakap, kawan pukul 10 pagi keluar minum, kawan cakap tak apa, wah sedaplah bau rokok, I'm missing the nicotine, I'm missing the cigarette smell. I teruja bila I bau. Sebab apa? Tak teruja, dah berpuluh-puluh tahun I bau benda yang sama. Dah seminggu I tak bau. I rasa very much missing of the nicotine. Lepas tu kawan pula isak-isak. Kawan dah kawan biasa. Bagi sikit, kawan cakap tak apalah, bagi sikit satu sedutan. That satu sedutan you inhale very deeply. Research shows that you will inhale more the next day, then you will be relaxed and going back to smoking again. So bila smokers ni kan, tuan-tuan dan puan-puan, bila ambil satu sedupan, you put on, you punya proses berhenti tu on hold. Tak apalah, berhenti sekejap lah, isap ni. Lepas tu isap habis lah, sambung balik lah, quitting. Ni memang macam tu. Dia justify. Dia justify to make you feel better. So that's why kalau kita proses berhenti merokok ni, kita tak boleh, kalau kita puasa rokok, tak rokok langsung, selama-lamanya kita jangan sebut itu. Walaupun rokok tu rokok free. Itu adalah pantang dia. Itu pantang yang perlu dipegang. Sebab data menunjukkan bahawa kalau kita ambil hari ni, besok lusa kita ambil lagi, kita ambil lagi. Lepas ni terus jadi biasakan diri kepada rokok semula. Di Malaysia ni, kaum lelaki ramai perokok. Daripada 2 lelaki, seorang yang berokok. Dan wanita dia mengejar juga. Sebab apa? Wanita di barat dia sehampir sama. 60-40, ada setengah negara tu 50-50. Dia memang sama. Malaysia is not going that slow. Female, especially electronic cigarette, all those they catch up very fast. And then the urban female. So, kalau kita ada anak perempuan pun, kita perlu bagi nasihat kepada berhenti merokok. Bermakna negara kita 2 lelaki, seorang mesti perokok. Data menunjukkan sedemikian. Bermakna ramainya perokok-perokok kaum lelaki di negara kita. Is quitting difficult? Adakah berhenti merokok tu senang? Sini semua yang nak berhenti perokok. Yang ni nak berhenti 70%. Yang cuba berhenti 30%. Yang berjaya 2 atau 3%. Bermakna dalam 10 orang yang berhenti tu, kalau 2 orang yang berjaya, saya banyak happy. Saya banyak gembira kalau 2 orang daripada 10 orang yang ingin berhenti, berjaya berhenti merokok. Betapa sukarnya nak berhenti merokok. Tetapi ramai yang telah mencatatkan kejayaan. Kenapa sukar? Sebab kita punya mindset ni very dynamic. Kita punya mind ni kan selalu berubah. Pemikiran kita ni kan very aktif. Lepas tu kadang-kadang very konflik. Tadi kan saya bagi tahu bahawa saya nak berhenti merokok. Tiba-tiba saya jumpa kawan lama saya, ataupun bila orang datang ke klinik saya nak berhenti merokok, kalau dia kata nak balik kenduri, saya tahu dah. Kalau dia balik kenduri, mesti dia balik sokok. Sebab suasana kampung, suasana kawan-kawan lama, melankolik, teringat zaman-zaman merokok sama-sama dulu. Bila dibagi rokok semua, mesti relapse. Kalau klien saya datang, kata nak balik kampung, ada jamuan kenduri, saya kata tak perlu berhenti, balik lah dulu. Seperti macam tu saya boleh bagi tahu. Because saya tahu, garantinya balik mesti hisap rokok. Okey, faktor berjaya berhenti rokok ni adalah banyak faktor. Setengah tu faktor harga,
setengah tu faktor kesihatan, setengah tu faktor katakan sokongan sosial, support sebagai seorang isteri adalah bagus. Banyak faktor. Setengah tu anak bawa balik, anak asma, isteri kata abang lah tu, abang ada kita orang perokok pasif, jadi sebab abang lah anak batuk. Setengah tu kan sebab anak, sayangkan anak dia berhenti. Jadi faktor yang menyebabkan kejayaan di berhenti merokok tu adalah pelbagai. Setengah tu kuat faktor ni, setengah tu kuat faktor lain. Jadi pelbagai faktor, tengok faktor apa yang boleh dijadikan sebagai asas kepada tuan-tuan dan puan-puan berhenti merokok. Ada satu cerita saya nak bagi tahu. Di England, semasa saya berada di sana, ada seorang bapa. Dia semasa musim sejuk, dia memang tumbuh anak dia hari-hari. Dia angkat anak dia dan balik sekolah. Hari tu dia awal datang ke sekolah. Lepas tu dia ingat anak dia awal tak keluar lagi. Lepas tu dia drive kereta dia pergi beli rokok dulu untuk besok punya. So dia drive halfway tak sampai lagi, dia tengok anak dia keluar. Anak dia keluar musim sejuk, salju semua tu sejuk, basah, tiba-tiba hujan. Lepas tu dia drive quickly, balik, ambil anak dia balik. Lepas tu from that day onward, dia crumple the cigarette and he throw. Because dia punya anak sakit, lepas tu kesejukan. Dalam winter tu sejuk, boleh mati dalam winter tu. Jadi dia press the cigarette, throw, and then from that day onward, he quit smoking. Sebabkan banyak faktor. Kadang-kadang faktor yang menyebabkan seseorang tu berjaya berhenti adalah pelbagai. Setiap tuan-tuan dan puan-puan ni dalam pemikiran ni sudah ada niat untuk berhenti. Ada seorang tu niat yang tinggi, seorang tu okey so-so, seorang tu niat tu hari ni kuat, besok tak kuat, lusa kuat, dia macam tu. So kadang-kadang kita sendiri kena sebagai satu kumpulan kena wujudkan satu niat yang kuat untuk berhenti. Apa-apa pun motivasi kita mesti kuat untuk berhenti merokok. Nanti macam mana kita nak naikkan motivasi kita? Bila kita hisap rokok ni kan, nikotin masuk ke dalam otak kita ni 10 saat je. Cepat dia penetrate ke otak kita. Tengok orang lah, dia macam kata setengah orang tu kan bulan puasa. Setengah orang tu tanya saya, doktor, saya kan bulan puasa boleh tahan, tapi buka puasa tu cari rokok dulu. Lepas air kan, rokok dulu. Bukan makan, rokok dulu. Lepas tu, doktor, saya bulan puasa, saya rokok kan tak banyak batang, 5 batang je, biasa 20. Yalah, tak boleh puasa, bulan puasa tak boleh hisap, betul tak? Tetapi kajian menunjukkan bahawa masa lepas buka puasa tu, dia the way dia sedut dia punya nikotin tu tersangat dalam. Jadi sebabkan dalam 5 batang pun equivalent to 20 stick. Ada orang tu cakap, doktor, saya kan daripada 20 batang tu, walaupun saya gagal berhenti 5 batang, tapi saya 5 batang, kawan saya isap 20 batang, saya okey lagi, doktor. Selalu they compare with other people and then they say I am okay because I don't smoke that many. Ataupun saya kan, doktor, saya tak sedut dalam, saya buh keluar. Ada ke macam tu? Dia justify macam tu. Doktor, saya tak isap dalam ni, saya nak masuk je saya buh keluar, nak masuk saya buh keluar. Kawan saya inhale very deeply. Dia justify. So I am okay to be a smoker because my friend worse than me. Biasalah macam tu. Dia bila datang klinik biasa macam justify to make him feel better. Ingat 10 saat satu sedupan, 10 saat terus masuk ke otak. Kematian yang disebabkan oleh rokok ni kan, macam Boeing 77 kita tu 25 buah crash every day. Tengok bahaya rokok.
Boleh ibaratkan 20 buah kapal terbang kita 777 tu terhempas everything. Tengok tu bahayanya rokok. Mengalami risiko 3 kali ganda daripada bukan perokok. Dan anak-anak kita yang menjadi perokok pasif ni 3 kali ganda lebih daripada kita menjadi seorang mendapat kanser paru-paru. Sebab dia orang muda lagi, dia punya this one tolerant to not so high. Jadi risiko dia lebih kalau dia menjadi perokok pasif. Kita kalau yang merokok kehilangan about 22 years of our life. Hidup sekali je kan? So kita nak hidup kalau sekali tak hidup lama, betul tak? Ini adalah okey, menunjukkan tentang gambar ni. Gambar ni dibina semasa buat tak nak punya kempen. Ada masa tu saya berada di klinik berhenti merokok di Kampung Keramat. Sana di klinik Kampung Pandan, Kampung Pandan. Satu hari tu ada seorang patient dia datang. Doktor, hari ni saya nak serah diri. He look very unsure. Saya cakap kenapa? Saya kan dekat traffic light tu saya tengok billboard. Memang billboard ni lah. Dulu masa kita buat kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat 5 tahun yang lepas, kita banyak billboard yang tak nak punya program daripada Kementerian Kesihatan. Dia kata pagi tu saya tengok gambar ni saya takut. Saya rasa macam dalam diri saya ni dah jadi macam rosak lah. Saya takut. Saya cakap kenapa? Hari-hari you tak nampak ke? Hari-hari saya nampak tapi tak takut. Pagi tu saya nampak saya takut. Saya cakap oh, what has gone wrong? Kononnya bila saya bercakap dengan dia, gambar ni it is a concept of tension and trigger. Okay? Dalam setiap perokok ni memang dah ada tension. Tension bermakna keresahan dia. Dia rasa apa dia buat untuk merokok ni adalah tidak sihat. Dia nak berhenti tapi he put on hold. So this picture is a trigger. Trigger bermakna the trigger untuk dia mendapat bantuan klinik berhenti merokok. Kononnya bila saya bercakap dengan dia sebenarnya kena berhenti merokok, nak berhenti merokok kerana bapa saudara dia yang seorang perokok tegar mati lung cancer. So that is the reason why suddenly bila dia tengok gambar ni pagi tu, terus dia corner kereta instead of pergi kerja datang ke klinik. Jadi kadang-kadang perasaan nak berhenti merokok tu datang secara tiba-tiba. Kadang-kadang setengah orang tu saya pernah bercakap dengan dia. Dia kata, doktor, pagi tu saya bangun, I hate myself. I hate part of me and I hate being a smoker. I hate the sight of the cigarette. And then from that day onward, he stopped smoking. The feeling that dia experience, dia tak boleh explain. Saya harap besok pagi tuan-tuan dan puan bangun tidur, sentuhlah janji dia. Boleh tak? Bangun pagi benci rokok. Benci rokok. From that day onward, you berikrar, saya akan jadi seorang bukan perokok. Kandungan sebatang rokok. Banyak racun dalam sebatang rokok. Bahan-bahan ni adalah boleh menyebabkan anda ketagih. Racun tikus, amonia untuk cuci lantai semua ada di dalam sebatang rokok. Ibaratnya kita ketagih macam ni lah ketagihan kita. Ada orang tu tak ada tangan nak hisap, kena guna wire macam ni.
lama-lama jadi kawan karib kita lah, sebab dah bersama kita berpuluh-puluh tahun. Betul tak? Jadi semua perokok perlu berhenti. Terutama kita berada, bekerja, berkhidmat di gedung IMU. Hari-hari murid-murid pandang kita. Kita sebagai staf Universiti Kebangsaan Malaysia. Murid-murid tengok, dia tengok kita juga sebagai seorang model. Dan kalau kita merokok macam dia kata, oh, orang kerja kat universiti ni ada jugalah sebagai seorang perokok. Dia tak bagi tahu kita, tapi that is the impression he has. So it is good kalau kita boleh jadi semasa di tempat kerja, kita jadi model kepada warga UKM, di rumah kepada ahli keluarga kita. Padamkan api untuk selama-lamanya. Jangan biarkan api itu membakar diri kita. Okey. Dua cara berhenti merokok. Balik sekarang kita perlu perhatian. Dua cara. Satu, koteki. Koteki bermakna kalau rasa diri yakin, motivasi kuat, boleh berhenti secara serta-merta. Ada orang boleh laksanakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa tuan-tuan dan puan-puan adalah perokok tegar, merokok 20 batang, 10 batang satu hari, rasa sukar nak buatkan sendiri, pergilah ke klinik berhenti merokok yang terdekat. Sebab some of the klinik berhenti merokok memang ada ubat. Ubat NRT, nicotine replacement therapy, 3 jenis. Satu, plaster, paste kat sini. Lepas tu satu, gam, macam makan chew gum. Makan-makan 1 minit, pak sini. Makan-makan pak sini. Bila rasa gian, ada ubat dia. Satu lagi, inhaler. Itu tak ada stok di negara kita. Itu obat yang tak makan. Obat yang makan dipanggil Champik ataupun varenicline. Makan untuk 3 bulan. Sometimes patient kita combo, kita combine dua. NRT campur dengan ubat makan. Adanya obat. Tapi sebelum tu, ini kemahiran-kemahiran saya ajar ni memang tak ada masa nak bagi tahu dekat klinik. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, lelaki, sebab I'm going to tell you very detail all the step yang tuan-tuan dan puan-puan boleh tahu, buat secara sendiri di rumah dan juga di pejabat. Dua cara. Kalau rasa tak boleh secara koteki, tetapi koteki data menunjukkan mencatat kejayaan yang lebih tinggi. Tapi bukan semua perokok boleh koteki. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak boleh koteki, never mind. Go for gradually cutting down. Beransur-ansur selama 2 minggu.